Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Arif bin Azmi dan rakan-rakan saya Isniza Ismail, Syakir Naim dan Safi Muhammad Syed. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nur Haslina kerana sudi meluangkan masa. Pada hari ini kita orang ingin membuat sikit temu bual untuk subjek pentadbiran pendidikan jasmani dan kesihatan. Kita akan mulakan dengan cikgu menjawab soalan sebersikit tentang demografi cikgu. Yang pertama ialah nama, tahun, perkhidmatan, umur, graduan universiti daripada graduan universiti mana, tempat cikgu berkhidmat, jawatan selain daripada cikgu PJ yang cikgu sandang dekat sekolah dan jumlah waktu mengajar cikgu. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Saudara Arif ya, Arif Azmi, betul? Okey. Terima kasih kerana memilih saya lah, walaupun sebenarnya saya ni bukanlah guru yang hebat mana pun kan. Tapi sekadar berkongsi pengalaman. Okey, nama saya Nur Haslina binti Abu Bakar. Umur saya pada ni 41 tahun. Okey. Saya dah berkhidmat selama 14 tahun dalam bidang perguruan ni. Saya merupakan graduan universiti daripada UiTM Shah Alam, Universiti Teknologi Mara. Tapi saya bukan dalam bidang pendidikan lah masa ambil sarjana tu. Jadi saya teruskan dengan KPLI, kursus perguruan lepasan ijazah di Institut Perguruan Raja Melewar. Okay, jadi untuk tempat perkhidmatan saya sekarang ni, saya di SMK Datuk Ella Pahlawan yang merupakan sekolah yang keempat saya. Jawatan yang saya sandang selain daripada guru mata pelajaran pendidikan jasmani, saya juga merupakan seorang setiausaha sukan yang dah lebih kurang 8-9 tahun. Okay, pegang jawatan tu je, tak ada jawatan lain agaknya. Saya juga merupakan setiausaha kejohanan hoki MSSK sehingga ke peringkat MSSK lah, peringkat negeri lah, kerana di sekolah saya itu merupakan sekolah yang ada turf hoki yang sesuai untuk kejohanan. Jadi segala kejohanan sehingga ke peringkat negeri Kedah, saya adalah setiausaha dia lah. Okay. Saya memang mengajar totally PJ di sekolah ni lah. Sebelum-sebelum ni memang ada subjek rojak yang saya dapat. Tapi setelah kita fight, saya dapat fully mengajar PJ. Dan jumlah waktu mengajar saya sekarang adalah 30 waktu. Itu je lah sedikit latar belakang saya boleh kongsikan. Okey, terima kasih cikgu. Okey, saya nak bertanya soalan yang... Teruskan. Sila, Isniza. Okey, saya boleh teruskan soalan yang pertama cikgu. Apakah matlamat cikgu sebagai seorang guru pendidikan jasmani? Okey, of course lah, macam saya memang optionist kan. Cuma bezanya saya ni seorang cikgu PJ perempuan lah. Okay? Cikgu PJ perempuan ni dia ada limitation lah. Tapi saya tetap dengan matlamat saya yang saya sendiri bawa lah. Okay? Matlamat saya ni untuk mata pelajaran PJ ni sendiri, saya cuma nak sampaikan kepada pelajar bahawasanya mata pelajaran ini bukan sia-sia. Dia adalah satu mata pelajaran yang kita boleh guna pakai dalam kehidupan kita sehingga akhir hayat kita. Maknanya dia bukan satu mata pelajaran yang remeh lah, yang selalunya kita dapat pandangan skeptikal bukan setakat daripada warga pendidik saja. Even pelajar sendiri, masyarakat sendiri merasakan mata pelajaran PJK ni lekeh lah. Okay? Tapi tanpa mereka sedar, apa yang mereka lalui itu sebenarnya itu hasil daripada pendidikan jasmani itu sendiri. Jadi matlamat saya tak banyak. Pelajar kalau dapat tahu yang
subjek PJ ni adalah ilmu untuk kehidupan. Pada saya itu dah capai matlamat saya dah untuk subjek PJ sebagai seorang guru PJ. Itu pada pendapat saya. Sebab Okey, subjek terima PJ ni kan, dia satu cabang ilmu tau. Yang kita boleh terus je direct boleh aplikasikan. Contoh, pemakanan. Kan? Walaupun kita tahu kita makan apa, tapi kita tak tahu apa yang penting, apa yang tak penting. Macam itulah maksud saya. Okey. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, saya nak tanya soalan yang kedua. Bagaimana strategi Cikgu untuk menarik minat pelajar yang tak suka menyertai kelas PJ? Okey. Kelas PJ ni macam saya cakap, jangan orang anggap remeh. Okey. Jadi apa yang saya cuba sampaikan, pertama sekali kita kena buat aktiviti tu menarik lah. Menarik ikut zaman. Okay, macam dulu mungkin kita bagi bola main macam tu pada mereka dah menarik dah. Okay. Tapi macam sekarang pelajar dia dah advance. Dia dah banyak teknologi dia follow. Okay, kalau pernah satu ketika tu macam hip hop style macam tu. So kita kena masukkan elemen hip hop style macam tu. Macam sekarang pelajar lebih suka something yang dia lebih dramatik. Jadi kita kena masukkan aktiviti yang lebih adventure dalam kelas saya lah, kalau macam saya lah. Okay, kalau macam saya sendirilah. Okay, tapi ada juga pelajar yang memang masih enggan lagi lah, kan. Kita kena tahu juga dia punya punca. Adakah mereka memang tak suka dengan PJ tu, atau tak suka dengan cikgu ke, ataupun tak suka salin baju ke, ataupun macam mana, okay. Tapi pada saya sendiri, saya memang akan bagi mereka peluang. Saya akan cakap, okay, bagi saya terangkan sesuatu ilmu, and then lepas ni kamu boleh teruskan dengan kamu punya minat lah. Contoh, kamu nak main batu seremban pun tak apa. Contoh macam tu. Main congkak pun tak apa. Saya bagi mereka explore lah waktu tu. Saya takkan biarkan macam dia orang tak buat apa-apa. Itu cara saya nak tarik minat lah. Selain daripada itu, saya sendiri akan main sama-sama dengan pelajar. Okay, macam main badminton. Okay, kita akan main sama-sama lah. Dalam masa yang sama, kita boleh betulkan kesalahan dia orang immediate. Okay, dan jangan fokus pada satu aktiviti saja. Itu antara strategi saya lah nak tarik pelajar yang tak nak PJ ni. Okay, kita bagi dia orang cuba apa yang dia orang suka dulu. Baru dia orang seronok dengan kita. Okay, baby. Saya sangat setuju dengan apa yang cikgu cakap tentang mengikut peredaran zaman tu. Mungkin dahulu lain caranya, sekarang lain caranya. Betul. Kita tak boleh nak guna pakai yang orang kata yang lama-lama punya style tu kan. Kita kena lebih kreatif sikit lah. Kan? Jadi kena somehow kena follow juga trending. Sebab kita tengah deal dengan budak yang tengah naik usia ni, dia punya pemikiran dia suka pada benda-benda yang baru, yang latest. Dia tak suka pada benda-benda yang lama. Macam itulah pendapat saya lah. Okay, jadi next. Okey, soalan yang ketiga, bagaimana cikgu mengajar dalam pelbagai kelas tu pelbagai bangsa? Okay, soalan ni sebenarnya macam mencabar sikit kat saya. Bukan mencabar macam mana, sebab saya punya dah 10 tahun pengalaman yang ni tak berapa ramai bercampur Maybe pun tahu macam mana. Tapi pengalaman saya masa mula-mula mengajar di sekolah di Kuala Lumpur, memang ada pelajar India, pelajar Chinese, pelajar Melayu. Jadi saya cuba pakailah kaedah yang pernah digunakan. Yang terutama, yang penting sekali pendekatan saya, kita jangan hanya spot kepada satu kaum kita saja. Okay, kita jangan terlalu nampak bias. Okay,
pada saya memang benda tu lah yang akan mengguris hati pelajar. Cikgu dia tengok budak Melayu je. Sebab dulu pelajar saya, pelajar Chinese, dia memang cakap macam tu dengan saya. Dia cakap kalau kelas Cikgu Ina asyik macam suka layan budak Chinese. Tapi pada masa tu saya terlalu muda lagi. Bila dalam muda tak, lepas tu dapat jadi cikgu. Lepas tu kita masuk sekolah yang bagus lah kan pada saya dengan anak orang kaya dan sebagainya. Saya dah jadi rasa rendah diri. Dan nak lagi bila saya berdepan dengan anak-anak orang kaya yang jenis talkative, Chinese, cakap bahasa Inggeris, saya jadi sedikit down. Jadi mungkin saya takut saya tersalah cakap macam tu lah kan. Okay. Jadi pada saya tak boleh ada perbezaan tu. Jadi kita pertama sekali kita kena keluar daripada kita punya bangsa dulu. Kita kena attract yang different bangsa dulu. Okay. Supaya mereka ni tidak rasa terpinggir. Okay. Jadi diorang akan suka dengan kita punya kelas. Jadi diorang akan tertunggu-tunggu kelas kita. Dia akan rasa macam syok kalau kelas cikgu ni diorang akan seronok sebab cikgu pukul rata lah sama. Okay. Seterusnya kena jaga sensitivity. Kita jangan kita kena belajar sikit lah tentang etnik. Maksudnya jangan sesekali kita persendakan mereka. Contohnya macam kita macam cakap, alah kau macam ni ke budak, jangan sesekali kata budak India macam ni ke. Maksudnya macam benda tu etnik. Benda tu boleh mengguris hati mereka. Jadi kalau nanti diorang akan tak nak dengan kita lah. Bila tak nak dengan kita payahlah. Okay? Seterusnya pada saya, kita kena gunakan kaedah mendekati mereka dengan traditional games dia orang. Especially dalam PJ lah. Traditional games, macam contoh budak Cina, masa dulu saya, budak Cina dia memang suka main bola keranjang. Okay? Saya akan bagi mereka main bola keranjang untuk 15 minit terakhir dalam kelas saya. Ataupun saya akan bagi diorang main dulu sementara kita nak warm up dan sebagainya. Bagi diorang main bola keranjang dulu. And then kita akan call diorang balik dan baru kita bagi tahu konten kita pada hari itu. Lepas tu baru lepaskan diorang balik main benda yang darah daging mereka ni. Itu pendapat saya lah. Mungkin setiap cikgu berbeza cara dia. Okay. Kalau dari segi konten pendidikan kesihatan, kita kena jaga juga. Okay. Kadang-kadang macam diorang sensitif bab kita kata pasal nutrition, makan, contoh daging lembu dan sebagainya kan. Kamu kena tengok, kalau audience tu macam ramai India, avoid dulu konten tu. Okay. Kita kena lebih sensitif lah. Okay. Sebab mereka mungkin diorang tak makan daging lembu. Jadi kita kena tahu. Kita sendiri kena ada ilmu yang orang kata konten umum lah. Apa etnik-etnik yang ni, apa diorang punya do and don'ts dan sebagainya lah. Itu pendekatan yang saya buat lah kalau campur. Tapi pengalaman saya 10 tahun yang lepas ni macam kurang sikit. Okay, jadi tak terasah sangat lah untuk jawab soalan awak ni. Okey, cikgu. Next. Memandangkan kita sekarang dalam fasa pandemik, saya nak tanya satu soalan. Apakah cabaran untuk mengajar pendidikan jasmani ketika pandemik COVID-19 dan apakah pendekatan yang cikgu gunakan sepanjang pengajaran cikgu? Okey, jujurnya memang ini satu pengalaman baru lah. Okay, pengalaman baru yang memang betul-betul mencabar. Yang kita pun tak sangka kita akan melalui fasa ni. Tapi dia ada bagus dan ada pening lalat dia lah. Especially bab PJ. Saya ambil pengalaman saya sendiri. Cabaran saya mula nak memperkenalkan teknologi itu kepada pelajar. Macam saya berada di dalam situasi pelajar saya memang rata-rata B40. Okay? Jadi memang masalah, mereka tak ada komputer, mereka tak mahir. Tapi mungkinlah macam media sosial mungkin mudah bagi mereka. Mungkin media sosial tu dia lebih friendly user kan. Okay? Tapi kalau kita nak explore, contoh saya kata saya nak buat Google Meet dan sebagainya, memang sangat-sangat mencabar pada awalnya. Okay?
Sehingga kita kena belajar, kena ajar step by step. Kita sendiri yang kena tunjuk tekan ni, tekan ni, tekan ni. Itu hanya untuk pelajar yang betul-betul berminat lah dan mereka akan dapat. Okay. Seterusnya kalau dari segi aktiviti kemahiran, okay, macam PJ, kita boleh bagi konten dari segi macam info bab kemahiran apa ni dan sebagainya. Tapi dari segi pelaksanaan, lakuan aktiviti tu saya rasa memang sangat-sangat mencabar. Kalau saya sendirilah. Memang sangat-sangat mencabar. Pelajar memang buat salah. Even kami sendiri, cikgu sendiri pun memang tak boleh nak bagi penilaian. Macam mana kita nak bagi penilaian dekat pelajar ni? Kalau setakat ilmu, maksudnya daripada info, dia orang boleh cut and paste daripada mana-mana sumber. Itu memang 100% dia orang boleh dapat. Selagi dia orang pandai nak explore Google, dia orang boleh cari maklumat. Tapi kalau kita nak bagi markah dari segi kemahiran, dan benda ni sehingga sekarang ni pun masih dibincangkan. Masih dibincangkan dan masih belum lagi mendapat kata putus tentang macam mana cara kita nak bagi penilaian terhadap pelajar. Cikgu ni kekangan dia sebab kena bagi penilaian lah. Okay? Kalau kita tak bagi penilaian kat pelajar, benda tu akan berbalik-balik dekat cikgu. Maknanya cikgu PJ ni dia tak buat apa-apa ke untuk menilai pelajar. Tapi bila berlaku COVID ni susah. Kalau bila depan-depan kita senang. Guling depan kita boleh nampak. Kadang-kadang bila pelajar buat sendiri dan tak semua pelajar dia willing nak buat video dan hantar ke kita, tunjuk dan sebagainya. Okay? Itu masalah lah yang saya hadapi. Dan lagi satu, pelajar sepanjang pandemik ni lah, mereka memang take for granted. Dia tahu kelas PJ tak penting dan mereka akan hilang macam tu je tanpa cikgu ni boleh nak buat apa-apa. Kami tak boleh nak cari dia, kami tak tahu nak contact dia macam mana. Jadi pelajar tu hilang macam tu saja. Okay? Jadi macam sekarang ni baru bersemuka semula, macam-macam alasan lah timbul. Dan pada cikgu sendiri, pendapat peribadi, mereka take for granted. Mereka rasa macam cikgu takkan marah pelajar yang tak masuk kelas dan sebagainya. Cikgu tak boleh buat apa-apa kan. Dan cikgu pun selalu di-highlightkan di bahagian atasan. Cikgu tak boleh marah sebab pelajar ni mungkin ada masalah gadget dan sebagainya semua. Walhal bila kita tanya, dia orang bukan tak ada masalah gadget tu. Mungkin dia orang busy dengan benda lain. Cuma dia orang memang tak nak attend kelas kita. Sebab mungkin dia orang rasa kelas PJ kan nak susah-susah buat apa, bukan ada exam dan sebagainya. Itu masalah yang saya hadapi lah. Yang saya hadapi. So pendekatan yang saya buat, namun dia bukan 100% yang hasil dapatan tu memuaskan hati saya lah. Saya memang bagi serahan modul. Untuk beberapa kali sesi PKP, kami buat serahan modul. Jadi kami buat setiap topik tu, kita bagi kat pelajar. Itu orang kata usaha. Tetapi ada pelajar yang ambil dan bawa balik dekat saya baru-baru ni pun kosong macam tu saja. Sebab dia tak masuk kelas, so still tak ada functionnya modul tu, okay? Tapi saya pun tak tahu macam mana nak bantu lagi. Selain daripada itu juga, saya cuba untuk pastikan pelajar yang mana yang memang betul-betul berminat tu, kita tanya pula dengan dia, time macam mana yang dia fleksibel untuk dia join kelas saya. Sebab saya pun ada benda yang nak share dengan pelajar. Kan? Saya pun rindu pelajar, saya pun nak tengok pelajar dan sebagainya. Dan saya memang menggunakan medium Google Meet dan sebagainya. Kan bila Google Meet kan dia memerlukan keupayaan internet, okay? Data yang ni dan sebagainya kan. Jadi saya kena set time. Kadang-kadang malam lah macam ni, malam baru boleh jumpa. Itu pun tak boleh lama, 30 minit je. Nanti data mereka habis dan sebagainya. Saya kena orang kata give and take juga. Sebab saya faham pelajar saya bukan dalam golongan anak orang yang senang. Mungkin tak semua rumah ada internet. Saya suka tegas. Okay. Saya tegas tetapi saya masih ada ruang untuk pelajar mendekati saya. Maksudnya kita tak adalah marah, dia tak tentu arah macam tu kan. Okay.
ada masa bila pelajar dia dah tahu kita punya cara, dia tahu dah, kita jeling pun dia dah tahu dah, dia akan ikut kita. Okay? Jadi apa yang saya selalu buat untuk cara nak kawal kelas tu kan, saya akan gunakan saya tak tahu lah teknik ke apa ke, saya tak nampak pun ada satu-satu kajian pun tentang teknik ni kan. Tapi saya akan cuba cari dia punya main problem kat dalam kelas tu. Bukan main problem. Macam pelajar yang dia boleh create problem untuk saya. Macam contoh pelajar yang loyak buruk ke, pelajar yang banyak hal ke, contoh macam tu. So pelajar tu saya akan tackle dulu. So pelajar tu macam mana cara kita nak dapat first thing first, masuk dalam kelas tu kita memang akan automatically kita akan terpandang lah pelajar yang ada attitude yang dia lain sikit. Dia suka cabar cikgu ke. Jadi pelajar ni yang saya akan tackle dia dulu. Tackle dia tu mungkin bukanlah terus marah dia. Pelajar yang macam tu kita tak boleh terus marah dan ni. Kita tackle tu maksudnya kita kena pay attention dekat dia. So, apa je yang dia nak buat untuk distract kawan-kawan dia kan, saya akan cuba matikan langkah dia dulu. Saya tak tahu, tapi saya rasa teknik tu memang sangat-sangat berjaya untuk saya lah. Tapi kadang-kadang orang kata, macam mana kelas, kalau masuk kelas je mesti kelas tu teratur je, tersusun. Bukannya sebab saya garang, tapi saya tegas. Dan saya cuba untuk, maybe tahulah kot. Maksudnya kita memang kenal pasti pelajar tu dulu. Okay. Seterusnya, kita dah berjaya kontrol yang main pelajar-pelajar yang ada cobaan untuk ganggu kita punya PDP tu, kita cuba libatkan dia. Okay. Kita bukan pinggirkan dia, jangan marah dia, jangan ni. Kita libatkan dia dan insya-Allah kelas kita tu akan lebih fun. Kelas kita tu akan, sebab dia yang antara yang berani. Dia yang boleh buat macam-macam. Dan percayalah, pelajar yang ini akhirnya dia akan suka dengan awak. Dia akan suka dengan cikgu yang mengajar tu. Okay? Jadi, selain daripada itu juga, saya memang tak suka kelas yang senyap. Saya bukan cikgu yang masuk dan pelajar dia akan senyap je dan tunggu saya. Saya suka pelajar yang bising. Yang suka bercakap tentang benda yang berkaitan lah. Bukannya yang merapu. Okay? Jadi saya bagi ruang untuk pelajar berinteraksi dua hala. Okay? Saya suka nak tahu apa yang pelajar nak tahu. Kadang-kadang kita bagi tahu, pelajar zaman sekarang dia advance. Dia dah tahu lebih daripada kita. Jadi, saya tak nak bodohkan diri saya dengan mencerita berulang-ulang kali sehingga pelajar bosan dengan kelas saya. Jadi saya akan cuba berinteraksi di mana pelajar tu kalau boleh dia share apa yang dia nak tahu. Apa yang dia dah tahu. Jadi sekiranya saya boleh menjawab ketika itu, saya akan jawab. Kalau tak boleh, saya akan cakap pada next class saya akan cuba bincangkan. Tapi make sure jangan tipu. Kita kena take note benda tu. So next class kena cakap balik apa yang case yang diorang cuba nak tahu tu. Itu antara saya punya cara lah untuk mengawal keadaan dalam kelas yang saya ingat sekarang ni lah. Kita boleh teruskan dengan soalan seterusnya. Okey cikgu, soalan seterusnya. Okey, dalam cikgu untuk cara untuk melaksanakan dalam PJK ni dekat sekolah untuk melaksanakan. Okey. Ni saya seronok ni dengan soalan ni. Okey, sebab pada pendapat saya, sekolah saya lah sekarang ni untuk 10 tahun saya berkhidmat ni, dia punya sesi PDP ni dia berterabur tau. Okay. Jadi berterabur tu maksudnya kadang-kadang saya ada dapat kelas yang pukul 10.30 dan saya rasa benda tu tak masuk akal. Saya pun tak masuk akal, pelajar pun tak masuk akal. Kerana pada waktu tu dia memang tengah panas. Okay. Saya tak kata yang diorang tak boleh. Boleh. Tapi ia tak boleh, dia tak berapa sesuai untuk pelajar yang biasa. Kalau pelajar sukan saya memang biasa jemur dengan diorang sampai pukul 1 pun tak ada masalah.
Itu memang diorang tahu, diorang tengah melalui fasa training. Tapi pelajar untuk kelas PJ pukul 10.30, saya akan berhadapan dengan masalah di mana pelajar tu takkan nak PJ. Okey? Jadi pada pendapat saya, untuk usaha penambahbaikan, okey, untuk generasi yang ke depan ni, okey, tiada lagi kelas PJK lepas rehat. Okay, lepas rehat is no more kelas PJ. Lepas rehat maksudnya 10.30 lah. Untuk sesi petang pula saya rasa tak sesuai kalau pukul 3 petang tu kelas PJ. Okay, walaupun kita kata okay, sangat limit time. Okay. Tapi kita boleh mulalah lepas asar macam tu kan. Okay. Benda ni kena betul-betul buat lah. Sebenarnya memang boleh buat. Okay. Sebab saya dah bersembang juga dengan guru yang menguruskan jadual waktu. Okay. Mereka kata boleh buat tapi dengan syarat kita punya sekolah nak buat macam tu lah. Okay. Seterusnya, kita kena ada pengkhususan untuk hari-hari yang mengajar tu. Macam saya sendiri, saya berhadapan dengan masalah di mana satu hari kadang-kadang saya kena ajar untuk 3 tingkatan. Di mana pada saya benda ni sangat-sangat memberi mood kita jadi macam tak berapa ni untuk fokus. Sebab apa saya cakap? Contoh silibus form 5. Kalau hari tu saya ada form 5, form 4, form 3, dia bercelaru tau. Jadi kadang-kadang saya dah settingkan bahan untuk BBM, bahan bantu mengajar untuk form 5. Lepas ni kita kena masuk pula silibus form 4. Kejap-kejap masuk silibus form 3. Pada saya benda ni memang sangat-sangat macam kita panggil apa, menindas tau cikgu PJ tu. Apa salahnya kalau satu hari cikgu tu dibekalkan dengan satu tingkatan saja. Contoh, satu hari tu katalah dia form 5. Katalah 6 waktu awal tu memang semua form 5. So senang dia guna pakaikan BBM yang ada. Cuma dia mungkin dia kena tinggikan aras ataupun rendahkan aras tengok kepada kemampuan pelajar dia. Pada saya benda ni akan lebih memudahkan cikgu tu happy untuk lakukan PDP dia. Kadang-kadang apa yang saya hadapi, saya dah sediakan ni contoh silibus untuk tingkatan 5. Bila masuk kejap lagi 1 jam lepas ni form 3 pula. Saya nak terkejar-kejar pula cari benda yang untuk form 3. Dalam masa yang sama tadi, masa pertama, masa kedua tadi, cikgu lain guna untuk silibus form 3 tu. Jadi peralatan ni pun jadi masalah juga. Okay? Jadi berdasarkan pendapat saya tu tadi tu, saya juga berharaplah masa ke depan cubalah. Hari Isnin kata form 5 saja PJ. Sebab dulu di sekolah lama saya di Johor, benda ni terlaksana begitu. Bila saya di sini, benda tu tak boleh buat macam tu. Saya rasa kenapa di Johor boleh buat, di sini tak boleh buat. Saya akan mula melontarkan pandangan yang macam tu lah. Okay? Apa yang berlaku pengalaman saya di Johor, hari Isnin, semua pelajar form 5. Okay? Memang mungkin form 5, kata kita ada 10 kelas. Cikgu PJ kata ada 5 orang. So setiap dua kelas tu, 1 orang cikgu PJ yang ambil. Tapi semua form 5 yang turun. Okay? Ataupun okay, mungkin macam tu akan berlaku perebutan alatan. Okay, yes. Ataupun buat macam satu cikgu tu, dia cuma bawa macam saya cakap tadi lah. Satu hari tu dia cuma bawa form 5 saja. Besok tu cikgu lain pula yang bawa form 5 yang subjek lain. Kelas yang lain. Jadi memang dia macam susah. Tapi saya dah lalui benda tu di Johor. Di mana saya bawa kelas saya hari tu memang ajar form 5 je. Besok saya ajar form 4. Lepas tu saya form 3. Lepas tu saya ajar form 2. Lepas tu saya ajar form 1. Masa tu memanglah kebetulan sekolah saya tu satu sesi. Kan? Tapi dia lebih memudahkan cikgu. Dan kita akan nampak di Padang, masalah pelajar ponteng kelas ni pun kita boleh kurangkan. Kenapa saya cakap? Sebab kita tahu hari ni semua form 5 je yang akan PJ. Kita akan tahu form 5 je akan turun Padang. Form 5 je akan naik Padang. Contoh macam itulah. Dari segi macam pemakaian pun, kita boleh tahu form 5 je hari ni akan pakai baju. Banyak benda yang interrelate antara satu sama lain dengan keputusan yang penambahbaikan yang pada pendapat saya lah. Sebab benda ni memang dah berlaku dan saya dah lalui benda tu selama 4 tahun di JB. Tapi kenapa di Kedah tidak dilaksanakan? Itulah pendapat saya untuk penambahbaikan PJ untuk masa hadapan.
Boleh dapat tak? Boleh Igu, boleh Igu. Boleh. Okey, baiklah, saya sambung. Cikgu, kami nak tanya, apakah masalah yang dihadapi oleh cikgu ketika hendak memulakan PDP dalam talian? Dan apakah langkah awal yang cikgu buat ketika hendak memulakan PDP itu? Okey, masalah yang saya hadapi dalam talian tadi, macam saya dah terangkan tadi, masih berhadapan dengan situasi tak ada data, internet problem. Sehingga saya dah buat satu grup, kita gunakan aplikasi yang lain, macam kita mengajar menggunakan voice chat dan sebagainya. Tapi ada juga pelajar yang tak turn in tugasan dan sebagainya. Itu memang masalah yang saya rasa dihadapi oleh semua guru lah, bukan cikgu PJ saja. Okay. Jadi apa yang saya buat, saya memang kena set masa yang betul-betul sesuai. Macam pelajar saya sendiri, saya memang terpaksa buat malam. Tapi sebab kadang-kadang pelajar ni, dia tak ada gadget. Dia ada gadget tapi dia tak ada internet. So kena tunggu bapak dia balik kerja, baru boleh pakai wifi bapak dia dan sebagainya. So saya kena terima benda tu, okay. Saya tak boleh nak cakap, oh kamu tak boleh, kita tak boleh macam tu. Tapi yang bagusnya, bila kita standardizekan macam tu, pelajar pun dah tahu dah. Sebab kami ada jadual anjal kan. Bagusnya untuk masa PDP yang dalam ni, masa sepanjang pandemik ni kami ada jadual anjal. Jadi cikgu boleh adjust time sendiri. Contoh kalau hari Isnin adalah waktu PJ untuk tingkatan 5, 4 dan 3. Jadi saya boleh adjust time saya sendiri. Jadi hari Isnin tu pelajar hanya akan masuk kelas PJ. Contoh ada beberapa subjek saja sebab kita buat jadual anjal. Jadi pelaksanaan cikgu tu pandai-pandai cikgu tu lah. Okay? Jadi macam saya sendiri, saya kena buat macam tu lah. Dan kena ingatkan diorang selalu, okay, malam ni boleh tak kita meet up? Malam ni boleh tak cikgu nak share something pasal kelas? Boleh tak turn in? Boleh tak masuk saya punya Google Meet? Kena tanya. Sometimes sampai kita macam merayu. Okay, kadang-kadang saya marah juga kan. Saya nak bagi ilmu ni. Tapi kamu tak nak, tak berminat. Macam tu lah kan. Tapi tak boleh nak marah, nak buat macam mana kan? Okay, lepas tu ketika nak memulakan PDPC tu memanglah banyak-banyak ragam lah. 30 minit tu memang, awal tu memang ragam tu ada lah. Kadang-kadang tak boleh masuk lah, cikgu tak boleh lah, kenapa tak boleh masuk lah, macam-macam lah kan. Jadi nak dapatkan jumlah participation pada ketika tu memang saya kena sabar lah. Kena sabar, kena tunggu. Kadang-kadang lebih 10 minit kena tunggu dulu. Sebab kalau tak saya kena ulang balik. Okay? Jadi itu buat kerja 2-3 kali tu saya tak berapa suka lah. Tapi buat setakat ni, pengalaman saya memang terpaksa buat kelas malam. Semua sharing ke apa mana semua. Dan kerja tu besok ke ataupun lusa tu baru pelajar hantar. Itu masalah dan cara saya menyelesaikan lah. Terima kasih cikgu. Okey, seterusnya soalan ke-8 pula. Boleh kami tahu cara yang berkesan dalam menjalankan PDPC ni atau PDP PJK agar semua pelajar dapat hadir ke kelas dan faham isi kandungan yang diajar oleh cikgu. Okey. Ini maksudnya dalam kelas online ataupun dalam kelas bersemuka? Kalau tak keberatan, boleh kami nak tahu dua-dua kan, tak keberatan. Okay. Saya bincang dulu pasal yang bersemuka, okey? Kalau bersemuka ni macam saya cakap tadi tu, untuk pelajar tu dia hadir dalam kelas tu, okay, kita nak, okay, pelajar hadir tu selalunya memang hadir lah kan, sebab kalau kita buat dalam kelas, pelajar memang ada lah.
Okay. Tapi kena faham dengan isi kandungan yang diajar tu. Macam saya sendiri, saya memang suka tunjukkan sendiri dia punya objektif pembelajaran tu. Okay, hari ni cikgu nak ajar pasal ni. Objektif dia kamu kena tahu yang ni. Okay. Bila dah habis, saya akan tanya, objektif tadi tu tercapai tak? Okay. Bagi tahu dekat saya, objektif tadi tu tercapai tak? Macam tu. Ataupun saya boleh nampak dia punya progression untuk faham. Okay. Sebab pelajar ni kadang-kadang dia tak boleh nak fikir tau apa yang sebenarnya cikgu nak bagi tahu ni. Macam tu. Dia nampak cikgu tu macam bebel je lah. Okay. Jadi kalau boleh kita cakap, okay, habis je sesi ni, saya nak kamu boleh guling hadapan dengan betul. Kena straight. Kepala tu kena tegak. Cikgu nak itu je. Kamu buat yang tu. So, bila pelajar tu tengok, okay, cikgu nak yang tu je. Baru dia buat dan bila tercapai tu, maknanya pelajar dia faham apa yang saya nak ajar. Okay. Selepas tu, macam untuk pastikan yang pelajar ni faham, aktiviti tadi tu macam saya cakap lah, perlu seiring dengan zaman. Okay. Pelajar sekarang dia tak macam pelajar dulu, especially perempuan lah. Cikgu berdepan dengan pelajar perempuan. Cikgu lagi senang ajar pelajar lelaki. Pelajar perempuan ni dia malu, dia tak mau buat. Okay. Jadi saya kena guna pakai cara lain. Kadang-kadang mungkin kena bawa mereka ke tempat lain, tempat yang tersorok. Okay. Macam seiring dengan zaman tu pula, macam kadang-kadang saya nak ajar tarian. Okay. Macam sekarang, konten sekarang ni pun kadang-kadang saya pening juga. Okay. KSSM ni kan. Okay. Jadi, kita kena ajar tarian. Dalam tarian tu sebenarnya, kita nak ajar apa? Kita bukan nak pastikan budak tu pandai buat tarian inang tu. Tapi kita nak pelajar ni tahu setiap pergerakan tu dia ada connection dia dengan kita punya fizikal. Jadi saya kena terangkan kat diorang. Jadi kalau kita tak boleh buat inang tu secara inang yang tradisional, saya kena mix up lah. Mungkin saya kena bubuh ala-ala Zumba sikit. Tu saya cakap dengan perkara-perkara yang seiring dengan zaman. Okay, pelajar perempuan contoh dia malu nak menari, nak belajar situ. Okay, saya masukkan sedikit elemen Zumba, K-pop ke apa ke yang seiring dengan minat mereka. Lepas tu kita blend it lah dengan kemahiran tu. Okay, kemahiran tarian inang tu contoh itu. Tapi benda ni memang kena buat tau. Kena buat. Okay, Nana lagi macam belajar sekarang mana nak tarian inang lah, zapin lah. Okay, tapi benda tu ada dalam konten. KSSM lah. Okay. Lepas itu, saya memang ada ketegasan dalam kelas PJ jugalah. Sebab kena ada ketegasan, tapi bukan garang yang tak bertempat. Kena ada ketegasan supaya kita boleh handle kelas tu dengan baik, dengan boleh memaksimumkan aktiviti kita tu dalam tempoh masa yang ni. Sebenarnya 30 minit tu memang tak cukup. Memang sangat-sangat tak cukup dengan kerenah pelajar. Okay, jadi kena ada ketegasan. Okay? Tapi bukan sampai dalam PJ memang kita tak boleh wujudkan gap supaya pelajar ni akan jauh dengan kita. Dalam PJ pada saya, kita memang kena baik dengan pelajar, kena rapat dengan pelajar, baru pelajar suka dengan kelas kita. Tapi pelajar tu kena tahu boundary dia. Dia punya limitation dia. Mereka tetap pelajar, saya tetap guru, saya perlu tegas dalam saya bagi ilmu. Bab-bab lain tu, lainnya cerita. Macam tu. Itulah pendapat saya. Tapi dari PDPR, maksudnya saya melalui online, okay, online ni saya payah nak bagi pendapat sebab benda ni terlalu mentah sangat, terlalu baru sangat, baru setahun jagung. Saya rasa saya bukan antara yang pakar lah untuk memberikan pendapat yang betul-betul tepat. Okay? Tapi pengalaman saya sama juga, maknanya pertama sekali memang kena kenal pasti memastikan pelajar faham apa yang saya nak ajar tu. Kena bagi tahu mereka dalam bahasa yang bukan bahasa buku. Tu saya punya style. Saya selalu cakap dengan mereka dalam bahasa mereka. Kan? Cakaplah, ni cikgu nak ajar ni. Tolong ni, macam ni saja. Saya bukan cakap, okay, hari ni isi pembelajaran kita. Itu tak boleh. Pada saya lah. Saya rasa macam diorang takkan dapat benda tu. Sebab baca buku pun macam tu, cikgu cakap pun bahasa buku juga. Jadi diorang susah nak dapat. Jadi saya akan lebih straightforward.
gunakan bahasa pendekatan yang sama level macam mereka. Cikgu nak ajar ni supaya korang punya otot-otot ni semua ni bergerak. Okey, ni kenapa kena bergerak? Okey, ni ada dia punya connection dia. Ini kalau tak ada ni, kamu tak akan dapat kesan dekat sini. Cikgu kena terangkan macam tu lah. Mengikut bahasa yang level mereka. Saya tak boleh nak cakap bicep ni, okey dia ada ni, bicep ni campur dengan tak boleh nak cakap, mereka tak faham. Okey, saya tak nak buat pelajar saya rasa bingung. Okey, saya nak diorang enjoy learning PJ. Itulah. Tapi dalam online memang saya akui memang terdapat banyak kelemahan sebab memang susah nak capai objektif pembelajaran tu, especially dalam PJ. Sebab pelajar pun kadang-kadang saya cakap sorang-sorang je. Bila saya share slide, saya cakap sorang-sorang. Diorang tidur pun ada. Kerana dah habis kelas pun dia masih tak left group lagi. Macam mana kan? Jadi macam-macam kerana. Okay, itu saja. Okey, baiklah. Kita akan ke soalan seterusnya. Apakah kemahiran interpersonal cikgu sebagai seorang guru pendidikan jasmani dan kesihatan? Interpersonal ni maksudnya kita punya pembawaan diri lah kan? Betul tak? Ke saya salah faham? Okey, kalau saya rasa betul kan? Dia pembawaan kita lah kan? Apa yang kita ni, interpersonal kita kan? Personality kita kan? Saya rasa sebagai cikgu PJ ni, kita kena menguasai konten. Kamu kena tahu apa yang kamu nak ajar. Okay? Kamu pula, macam saya nak ni pula. Saya kena tahu apa yang saya nak ajar. Sebab PJ ni sebenarnya adalah ilmu yang umum. Dia umum. Maknanya kamu boleh dapat dekat Google, kamu boleh baca dekat... Sekarang ni semua di hujung jari kan? Ada banyak risalah-risalah. So, kita sebagai cikgu PJ, macam saya sendiri, saya sangat bimbang kalau saya punya konten tak sampai level dengan pelajar. Jadi, saya memang perlu memastikan yang saya tahu konten kita tu. Maknanya konten tu mesti ada di dada. Okay? Jadi, bila kita nak cakap, kita tahu dah apa yang fact, apa yang kita nak ceritakan. Okay? Contoh, awak kata, macam saya kata, kenapa kita kena larian kita, at first tu kita kena bongkok. Okay, saya kena tahu dah kenapa dia punya fact. Okay, dan kita kena buktikan dengan kajian-kajian yang ada. Contoh saya cakap, okay, kita nak kena ada daya momentum. Pelajar tak tahu momentum tu apa. Kan? Tapi mereka pernah dengar. Jadi, kita sendiri kena tahu. Kita nak cakap tu, apa ayat kita tu, kita kena tahu, nak terangkan. Okay. Selain daripada itu, kita kena mesra, macam saya sendiri, saya mesra pelajar. Saya mesra pelajar di mana saya rasa saya tak sombong dengan pelajar saya. Saya suka dalam beraktiviti, kita have fun. Saya akan pastikan pelajar saya gelak. Saya pastikan pelajar saya enjoy. Sebab itu juga adalah elemen PJ itu sendiri. Kita kena ketengahkan kerjasama, semua tu kan. Saling percaya, mempercayai. Okay? Benda tu akan hadir bila pelajar enjoy melakukan PJ tu. Jadi saya takkan sombong lah dengan pelajar. Saya akan sama-sama main dengan orang gelak sama. Saya jadikan contoh supaya diorang nampak, oh bila main cikgu gelak, so kita pun kena gelak. So diorang tak takut. Diorang tahu saya tegas tapi diorang tak takut nak gelak, nak seronok. Okay, ada masa seronok-seronok lah. Okay, dalam masa yang sama juga saya kena tolak ego saya dan saya kena jadi paklawak sikit. Saya kena ada unsur kecindan sikit supaya pelajar mudah mendekati saya dan mereka akan rasa yang okay, cikgu ni mudah didekati. Okay, itu adalah interpersonal saya lah. Dan saya memang sangat-sangat tak nak memaksa pelajar. Okay, contoh dia kata, cikgu saya tak nak main. Okay, tak apa, tak nak main. Kali ni tak apa. Okay, tapi saya cuba psikologi
psikologi, reverse psikologi balik lah. Saya macam cakap takkan selamanya nak duduk kat tepi saja kan. Jom kita try. Saya tak paksa tapi kita ajak secara yang berhemah lah. Sebab pelajar saya berdepan dengan pelajar yang menengah. Menengah ni dia punya sekarang ni lah, dalam tempoh sekarang ni dia punya perubahan dia tu drastik. Macam dulu punya pelajar 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, dia masih lagi belum terdedah sangat. Macam sekarang ni pelajar yang form 3, form 4, dia dah mula rasa macam dia dah lepas. Dia punya feeling tu kan macam, yelah dia dah tinggi sangat aras dia tu. Jadi saya tak boleh anggap diorang ni macam budak yang kecil. Jadi saya kena pandailah nak berbahasa dengan mereka. Okay? Tapi back to back, saya cuba untuk menguasai kemahiran. Contohlah, saya cuba, walaupun sebenarnya saya main hoki, tapi saya tak reti sangat badminton. Tapi saya cubalah. Kita kena belajarlah, kena cuba. Jangan cakap semua cikgu PJ kena tahu semua. Tak juga, tapi setidak-tidaknya kena menguasai kemahiran apa yang ada dalam buku teks. Itu saya punya pendapat lah. Jadi saya memang akan cuba menguasai lah. Saya cuba sejaya upaya lah untuk menguasai. Supaya pelajar tidak memandang kita, memandang saya rendah lah. Macam, cikgu pun tak boleh buat. Macam tu. At least kita boleh cuba buat sama-sama. Okey tak? Saya rasa setakat tu lah interpersonal saya. Okey. Baiklah, kita akan ke soalan yang terakhir, iaitu berikan pandangan tentang isu guru disaman oleh ibu bapa murid. Bagaimana untuk mengelakkannya? Okey. Ni semua ni bakal guru ke atau macam mana? InsyaAllah, cikgu. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah bakal guru. Amin. Okey. Pada saya, pandangan saya tentang guru yang disaman oleh ibu bapa ni, sebenarnya tidak semua kes yang ada tak betul. Ada juga kes yang memang wajar guru tu disaman. Contoh lah kan. Ada juga yang tak wajar. Contohnya benda kecil-kecil ataupun benda fitnah. Pada saya itu adalah kesilapan pendidikan dalam rumah. Okey? Ibu terlalu mempercayai sangat anak-anak dengan dia punya aduan domba dia tu. Okey? Tetapi ada juga kes yang memang layak guru itu sebab guru bukan maksum. Pada saya guru pun dia ada perangai, ada kerenah dia dan tak semua guru tu memanglah kita kata guru ni Allah pilih. Ya, tapi Allah pun pilih ada juga yang merapu, ada juga yang okey. Kan tak semuanya betul. Jadi pada saya tentang isu guru disaman tu, jika memang kes itu perlu untuk dibincangkan ke peringkat yang atas, pada saya memang wajar sebab ia menjadi penanda supaya cikgu ni kena jaga dia punya kena jagalah, semua-semuanya kena jaga. Okey? Macam contoh cikgu yang mencabut, ada kan, tak maaf cakap, cikgu kena cerita betul-betul. Benda ni sepatutnya diambil serius. Benda tu wajar kalau guru disaman. Tapi kalau setakat macam kes-kes yang fitnah kan, macam cikgu ni buat apalah macam tu, benda yang fitnah, pada saya benda tu tak wajar. Benda tu adalah pendidikan dari rumah yang salah. Ibu bapa telah menunjukkan wrong education kepada anak dia, di mana dia memenangkan anak dia sehingga anak tu akan rasa besar kepala lah. Okay. Saman guru ni adalah sebagai tanda keberhasilan anak kita ni nanti pada zaman depan adalah antara warga-warga manusia yang akan mudah cepat memberontak. Okay? Semua nak ikut kepala dia je. Daripada sini kita boleh nampak dah future anak-anak yang sekarang ni lah, apa-apa semua nak kena bagi tahu, apa-apa parent nak saman. Okay? Pada saya benda tu patut ada kesedaran lah dalam diri ibu bapa tu sendiri. Okay, dia nak melahirkan generasi yang macam mana. Okay. Ada soalan bagaimana untuk mengelakkannya kan? Okay, macam mana cikgu cakap tadi? Okay. Tu cikgu tanya, ni semua nak jadi cikgu ke kan? Okay. First,
think first kita yang pilih tau jalan ni. Saya bukan nak menakutkan, saya bukan nak ni. Saya ingat ini adalah kata-kata pensyarah saya dulu. Kenapa kamu ambil KPLI ni? Okay? Sebab tak ada kerja ke? Ataupun macam mana? Okay? Tapi bila kita dah lama-lama bincang-bincang kan, okay, ini sebenarnya memang betul lah. Saya sendiri rasa, saya ada pengalaman kerja yang lain sebelum saya memilih untuk masuk KPLI. Okay? Saya pernah bekerja yang di mana ketika itu, kalau cerita pasal gaji dia dah setanding dengan gaji saya sekarang. Kalau cerita pasal gaji. Okay? Tapi saya rasa betul saya punya pilihan jalan ni kerana saya happy sebenarnya saya jadi cikgu. Okay? Tu yang kita kata, baru betul kata laluan ini Allah yang pilih kan. Maksudnya Allah dah tunjukkan kita yang pilih. Macam itulah. Okay. Tapi apa yang saya nak share dengan kamu ialah kalau kita dah pilih jalan ni, kalau kita pilih nak jadi cikgu ni, kita punya cabaran memang sangat-sangat besar. Jalan ni kita yang pilih, kita yang nak kerja dengan klien kita yang di masa depan ni yang sangat-sangat mencabar, yang sangat-sangat menduga fikiran kita. Jadi awak buatlah kerja betul-betul. Ikut semua SOP. Jangan awak kena perlu ada rasa sayang dengan kerjaya awak tu je. Pada saya memegang benda tu je. As long as saya buat kerja saya betul, ikut semua SOP tu, bukan yang SOP yang COVID ni je. Okay? SOP tu sebenarnya standard prosedur kita. Okay? Operasi kita, standard operasi. Okay? Jangan sekali-kali awak rasa nak merosakkan kerjaya yang awak pilih tu. Kerana dia kalau tarnish sekali, dia akan terus hitam buat selama-lamanya. Okay? Keduanya, saya cuba untuk mengelakkan situasi kena saman dan sebagainya ni di mana dengan cara saya memang tak paksa pelajar untuk terima cara saya. Okay? Saya cuba usaha untuk terima situasi sekeliling. Macam saya tahu, sekarang ni saya berada di dalam kawasan pelajar yang membesar, kebanyakannya tiada kasih sayang ibu bapa. Ibu bapa jenis keluar pagi, balik malam. Keluar pagi, balik malam. Memang cari duit nak bagi makan. Jadi, saya tak boleh nak kata yang pelajar ni kena ikut cara saya tu. Maksudnya, kawan kena hormat saya, kawan kena cakap macam ni. Tak boleh. Saya kena pelan-pelan menerima kelemahan mereka tu dan saya yang blend dengan diri saya dengan dia. Sebab saya ingat diri saya macam ni je. Saya adalah seorang guru. Okay? Saya sepatutnya berada atas mereka. Jadi takkan mereka nak kena follow yang atas. So kita lah kena turun ke bawah. Sebab kita pernah melalui fasa di bawah. Jadi kita turun ke bawah. Okay. Untuk elak daripada saman ni juga, kena sabar sebanyak yang boleh, kena telan lah apa-apa pun. Walaupun kita rasa benda tu betul, kita benar, kita tutuplah mulut kita. Macam saya cakap poin yang pertama tadi, hargailah kejaya yang kita pilih ni. Okay. Dan saya punya pegangan hidup bila saya cuba sedaya upaya untuk elak dan jauhi apa-apa saja bentuk perkara yang boleh menyebabkan masalah. Contoh, saya nak bawa budak keluar. Okay? Tapi saya tahu benda ni salah. Saya cuba elak lah. Walaupun saya memang eager ni nak bawa pelajar keluar. Walaupun keluar, contoh, ni saya tunggulah. Saya dah tahu saya tak boleh macam sekarang. Saya dah tahu saya tak boleh bawa budak keluar daripada asrama. Contoh macam tu kan. Okay? Tak apa. Saya akan bawa keluar bila time kamu boleh keluar. So bila kamu balik rumah tu, baru saya bawa lah keluar. Contoh kita cuba sebaik-baiknya untuk elak dan jauhi daripada perkara yang boleh menyebabkan masalah. Itu saya punya prinsip lah. Kalau saya nampak benda ni memang boleh jadi masalah, saya elakkan. Okay? Macam contoh, ada baru-baru ni, ada yang pelawar untuk saya bawa tim. Okay? Dan dia memerlukan budak-budak pelajar sekolah saya untuk ni. Saya tahu sekarang dalam situasi COVID ni, kita bukan senang untuk bawa pelajar keluar dengan surat tak ada, dengan ni semua tak ada kan. Saya cakap no. Walaupun menyebabkan saya, bukan bergaduh lah. Maksudnya macam, orang macam kata kita tak support lah kan. Tapi saya cakap benda ni dia melibatkan kerjaya saya. Kalau apa-apa berlaku, tak payah kata apa-apa berlaku lah. Budak ni kena COVID je. COVID yang rendah je. Sesama COVID. Siapa yang akan bermasalah? Orang akan pinpoint dekat cikgu yang bawa keluar.
Jadi saya akan fikir jauh macam tu. Jadi kepada kamu, sebelum saya nak akhirkan soalan akhir kan, saya cuma nak bagi pendapat macam tu. Kalau kamu yang pilih nak jadi cikgu, bersedialah untuk bergelumang dengan perkara ni dan tolong jangan cepat rasa macam kita betul. Kita relax je. Kita layan je. Kita jaga kejayaan kita tu. Sebab cikgu dulu pernah melalui fasa muda ni. Sekarang ni dah tua, so dia macam slow down sikit lah kan. Okay, tapi cikgu nak share. Orang cikgu muda ni dia memang dia tak boleh. Dia macam, kalau pelajar ni je kan, dia mudah nak ni kan. Boleh sampai tahap, nak cikgu-cikgu lelaki ke contoh kan. Boleh sampai tahap nak lawan aku. Contoh macam tu lah. Okay. Cikgu rasa kalau boleh zaman sekarang ni, awak kena tapis-tapis dah benda tu. Okay. Macam cikgu mungkinlah bernasib baik. Cikgu pun pernah juga terlepas emo macam tu kan. Sebab pernah muda. Sekarang ni dah tua sikit, dah slow down dah sikit kan. Tapi pendapat saya macam tu. Jauhilah perkara-perkara macam tu. Jangan pegang pelajar semua tu. Sebab kita sekarang ni dah bukan fasa macam seronok macam dulu mengajar. Kita memang betul-betul datang sekolah mengajar, bagi konten, balik. Itu pendapat saya lah. Okay? Lagi satu. Yang ni off record lah. Kalau boleh sambung belajar sampai master, sampai PhD. Pergi dekat institusi yang lebih menjamin. Ni dalam masa yang sama sebab saya nak cakap pasal baby lah. Kan? Baby student saya. Saya nak dia belajar tinggi-tinggi. Go for it. Walaupun terpaksa kahwin dulu ke apa, no problem. Okay? Bagus. Belajar sampai ni sebab cikgu nak kamu go untuk aim for the higher. Sebab cikgu ni, bukan cikgu nak cakap tak bagus, boleh. Kamu dah jadi cikgu, kamu nak belajar lagi, okay. Tapi kalau boleh sekarang ni muda lagi, teruskan sampai master, sampai di PhD lah contoh. Apply masuk universiti. Kamu akan enjoy mengajar. Okay? Saya pun sekarang ni tengah buat PhD. Okay? Doakan saya. Dah tutup pun nak buat PhD. Amin, Okay. Tak apa, cikgu. Sebab sekarang ni baru rasa macam saya kena beralih. Saya tak boleh berada di arus perdana. Saya akan tension nanti.